Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah taala sekalian, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wala haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah taala sekalian, alhamdulillah ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas peluang ya yang diberikan oleh Allah taala untuk meneruskan kehidupan kita dengan suasana ibadah, ya, dengan suasana taat dan kepada perintah Allah Jalla wa Ala. Ya, mudah-mudahan apa-apa masa, apa-apa peluang yang Allah taala bagi dekat kita, ya, kita penuhkan dengan zikir, kita penuhkan dengan selawat, kita penuhkan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tindak tanduk kita, akhlak kita, ya, kita sandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cuba sedaya upaya kita elakkan maksiat, cuba sedaya upaya kita elakkan perkara-perkara yang dimurkai ataupun yang dibenci oleh Allah taala. Mudah-mudahan ya kita diberkati oleh Allah taala dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi pada malam ini adalah perkongsian ketiga, ya. Ini adalah perkongsian ketiga kita dalam bab tafsir Al-Quran sebagai peneruskan ni program takmil kita lah untuk bulan Jun 2022. Dan pada malam ni kita sambung bacaan kita pada surah Ar-Ra'di. Ya, insya-Allah pada malam ni kita menyambung bacaan kita pada surah Ar-Ra'di daripada juzuk yang ke-13. Kalau diikutkan ini dah masuk dah, ya, muka surat hujung-hujung, muka surat hujung-hujung untuk surah Ar-Ra'd sebelum masuk pada surah yang terakhir daripada juzuk yang ke-13, iaitu surah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, ada beberapa ayat lagi, insya-Allah taala. Mudah-mudahan ya perkongsian kita selama ni memberi manfaat kepada kefahaman kita dan amal ibadah kita, insya-Allah taala. Baik. Jadi kita nak sambung pada malam ni pada ayat yang ke-36. Ya, pada malam ni biiznillah taala kita akan sambung bacaan kita pada ayat yang ke-36. Kalau tak salah saya lah, ya, kalau tak salah saya kita dah baca ayat nombor 36 ni, dah baca, tapi huraiannya belum lagi. Ya, huraiannya belum lagi. Kalau macam tu kita ulang balik bacaan kita, insya-Allah sekali lalu. Saya tak payah teranglah dia punya hukum dengung, hukum tajwid dan sebagainya. Kemudian kita terus masuk pada bahagian huraian, insya-Allah taala. Okey, ready tuan-tuan ya? Kita mulakan bacaan kita ayat nombor 36 muka surat 254. Ya, muka surat 254. Baik, dalam kiraan 3 kita akan mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ready tuan-tuan? 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Alhamdulillah, ya, selesai ulangan kita, bacaan kita pada ayat yang ke-36. Baik, jadi kita terus masuk, ya, tanpa melengahkan masa. Kita akan terus masuk pada bahagian huraian dan tafsiran, insya-Allah taala. Sebelum tu tengok sikit pada bahagian terjemahan, ya. Saya bacakan dahulu terjemahannya, insya-Allah taala. Baik. Untuk ayat yang ke-36, wallazina, dan orang-orang yang, ya, wallazina, dan mereka-mereka yang ataupun orang-orang yang atainahumu alkitab, kami telah berikan kepada mereka alkitab, yafrahuna, mereka bergembira. Ya, yafrahuna membawa maksud mereka bergembira, bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepada engkau, ahli kitab,
ya, bergembira dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Wa minal ahzabi, dan daripada dan di antara golongan-golongan, ya, ataupun daripada kesatuan-kesatuan, ataupun daripada persatuan-persatuan, may yunkiru ba'dah, ada dalam kalangan mereka yang mengingkari sebahagiannya, iaitu menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama umirtu, aku hanya diperintahkan, umirtu, aku hanya diperintahkan, an a'budallah, supaya aku menyembah Allah, wala usyrika bih, dan supaya aku tidak mensyirikkan Allah, ilaihi ad'u, kepadanya aku berdoa ataupun aku meminta, wa ilaihi ma'ab, kepadanya juga tempat kembali untuk aku, ya, tempat kembali untuk aku. Mana datang perkataan tempat kembali untuk aku? Tuan-tuan boleh tengok perkataan ma'ab, ya, perkataan ma'ab. Maka pada perkataan ma'ab itu sepatutnya bun, ma'abun, tapi tuan-tuan tengok dekat ba tu dia tak buh tanwin, dia buh baris bawah, dia bubuh baris bawah. Ini adalah kita kata ringkasan ataupun bentuk pendek, short form lah, orang putih kata short form untuk ma'abi, ya, ma'abi, tempat kembali saya. Ya, ni patutnya ada ni, ya, ni patutnya ada, tapi dipendekkan, ya, dipendekkan tulisan, ya, dipendekkan tulisan, maka jadilah ma'abi, ba baris bawah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita tak cakap bahasa Arab, ya, kita tak cakap bahasa Arab hari-hari. Apa dia? Oh, tak nampak, tak apa. Ada satu lagi warna biru. Ya, baik. Kita ni tak cakap bahasa Arab hari-hari, tapi bagi orang Arab jahiliah, ya, yang mereka tu berbangga dengan level ataupun tahap bahasa Arab dia orang yang sangat tinggi, bila dia dengar macam ni, ma'abi, oi, boleh buat ayat macam ni, dia macam seolah-olah lupa. Ini tata bahasa ni. Ini tata bahasa dalam bahasa Arab. Tu saya kata tadi ni, kita ini bukan bahasa kita. Ini bahasa dia orang. Bila dia dengar Rasulullah cakap macam ni, oh, boleh pula buat ayat macam tu. Betul juga. Dia macam tak terfikir. Kan? Padahal ini biasa ni. Ini tata bahasa, orang kata grammar dia orang yang standard, tapi dia orang boleh tak terfikir nak cakap hari-hari macam ni. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Sebab tu dia orang kagum dengan Quran. Sebab tu dia orang kagum dengan Nabi Muhammad. Mana pula si Muhammad tu belajar bahasa Arab tinggi-tinggi. Sekolah pun tidak. Terus terang, bahasa mudahnya, sekolah pun tidak. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Itu sikit sebanyak berkenaan dengan terjemahan. Jadi kita tengok pada satu-satu. Sekarang ni pada potongan yang pertama tadi, walladzina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaih. Dalam kalangan orang-orang ahli kitab, ya, iaitu Yahudi dan Kristian, yafrahun, ada dalam kalangan mereka yang bergembira bila Nabi Muhammad dapat wahyu. Betul ke ni? Ya, memang betul. Ya, kita mungkinlah dalam kalangan kita, kalau tuan-tuan ada masa, ya, rajin-rajinlah belajar sirah. Ya, rajin-rajinlah belajar usaha dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan akan jumpalah nama-nama tertentu. Saya ingat kalau saya pun tak banyak belajar tentang sirah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau saya sebut namanya pun tuan-tuan dah sedia maklum. Ya, kalau saya sebut namanya tuan-tuan dah sedia maklum. Siapa? Bahira. Siapa Bahira tu? Pendeta Kristian tu lah. Ya, pendeta Kristian yang tengok budak ni, budak belasan tahun ni, 15 tahun, 16 tahun. Kita tahu dah cerita tu. Ya, Rasulullah lalu dia belum jadi nabi lagi, ya. Baru belah-belah tahun, tak sampai 40 lagi. Ya, jalan-jalan dekat depan rumah dia tu, duduk lepak dekat satu pokok. Orang lain duduk kat pokok lain. Ni budak ni seorang duduk dekat pokok tu aja. Ya, lepas tu atas dia pula ada awan pula lagi. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Bila Bahira panggil kumpulan ni, jom jemputlah makan apa yang ada, minum apa yang ada, borak-borak dia tanya. Maka dia kata, tak ada orang yang duduk dekat bawah pokok itu melainkan orang tu mesti jadi nabi. Yang duduk bawah pokok tu confirm akan jadi nabi. Nampak? Orang lain takkan
kita tak lalu lah. Kalau kita lalu pokok tu pun tak tahulah, mungkin kita tak akan lepak bawah pokok tu. Allah a'lam. Ia nak menggambarkan itu tanda-tanda nubuwah, ini tanda-tanda kenabian. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi Bahira ke, siapa lagi, Waraqah bin Naufal ke, nama-nama biasa kita biasa dengar, yang mungkin ada ramai lagi. Baik, sambung. Wa minal ahzabi, ni yang best ni ya, perkataan ahzab ya. Wa minal ahzabi, dalam kalangan kumpulan-kumpulan ataupun perhimpunan-perhimpunan ataupun organisasi-organisasi ataupun badan-badan ya, maknanya kumpulan-kumpulan orang lah, persatuan-persatuan. May yungkiru ba'dah, dalam kalangan mereka ada yang menolak sebahagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan terjemahan dulu, lepas tu saya nak bagi satu bukan sambungan tafsir, tapi saya nak macam mana saya baca dulu lah, huraian dia. Saya baca dulu huraian dia insya-Allah taala. Nanti saya kongsilah dengan tuan-tuan insya-Allah ya. Baik. Berkenaan dengan wa minal ahzabi ya, disebutkan ya, siapa nama ni? Berkatalah Mujahid bin Jabar Al-Makki rahimahullah mengatakan bahawa Al-Ahzab tak lain tak bukan orang Yahudi dan Kristian. Ya, tak lain tak bukan Al-Ahzab ialah golongan Yahudi dan Kristian. Begitu juga pendapat mengikut Imam Qatadah dan juga Imam Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Ini ulama-ulama tafsir yang mengatakan Al-Ahzab ialah Yahudi dan Kristian. Senang sangat tu dia punya huraian dia. Baik, tak apa, saya tambahkan sikit. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita sebut Allah Akbar. Okey, cover. Alright. Kalau kita sebut perkataan ahzab, mungkin dalam kalangan kita akan terfikir perang ahzab. Ya, perang ahzab. Ahzabun. Ya, perang ahzab. Ahzab ni kata banyak. Sebenarnya ini peristiwa perang ahzab tu kalau ikutkan, kalau saya setakat rujukan saya lah dalam kitab tu Syarah Tafsir Ibnu Katsir dan rujukan-rujukan lain ya, ahzab ni tak ada kaitan pun dengan perang tu, tapi sekadar saya nak kongsilah. Ahzab ialah kata banyak kepada hizbun. Ya, ahzab ialah kata banyak kepada hizbun. Baik, kenapa namanya perang ahzab ataupun lebih dikenali dengan apa? Perang apa? Khandaq. Perang Khandaq sebab ya, orang-orang Yahudi dekat Madinah, dia pergi ke Mekah, dia kumpul mana-mana orang yang tak berkenan dengan Nabi. Dia kumpul mana-mana puak yang tak berkenan dengan Nabi, yang tak setuju dengan dakwah Nabi. Dia janji macam-macam, dia boleh bincang, dia boleh duduk semeja. Padahal tu semua fahaman lain-lain tu. Orang ni kata Tuhan dia punya, orang ni kata Tuhan dia punya, orang ni kata Tuhan aku batu, macam-macam lah. Tapi dia boleh group, dia boleh meeting, dia boleh bersepakat menubuhkan Al-Ahzab. Ahzab. Ya. Ahzab macam saya cakap tadi, kata banyak kepada hizbun. Hizbun ni, okeylah, saya tak nak teruskan lagi berkenaan dengan tafsir tu, perang Ahzab tu tadi, sebab ayat ni bukan cakap pasal perang tu pun. Cuma maklumat tambahan. Kok tuan-tuan berminat lah, saya share je ya. Kalau tuan minat, alhamdulillah. Tuan tak minat, tuan dengar je lah ya perkongsian saya pada malam ni. Terjemahan lain untuk Ahzab ialah parti. Ya, terjemahan lain untuk Ahzab ialah parti. Ni parti yang benda ni, parti joget-joget tu ke? Bukan parti yang itu. Parti politik lah. Parti politik lah. Kan, parti politik. Jadi saya nak share sikit. Ni tak ada kaitan, saya cakap tu serang, tak ada kaitan dengan perang Ahzab, tak ada kaitan dengan tafsir. Saya cuma nak baca sikit saja. Tuan-tuan tahu ke parti-parti politik kat Malaysia ni kalau terjemah bahasa Arab jadi apa tuan-tuan? Ni share saja ni, share saja ni. Ni bukan nak sokong siapa-siapa, bukan nak down siapa-siapa. Ni sekadar sebut alang-alang kita tahulah berapa banyak parti dekat Malaysia ni. Tapi saya tak adalah sebut sampai 10. Rajin Mona pula nak mencari kan. Ya, saya bagi mula-mula nombor 1. Saya sebut sekali dulu saja sekadar suka-suka saja tuan-tuan. Okey, jazakallahu khairan katsira. Barakallahu fiik ya. Saya tak tahulah, saya tak tahu kenapa ya, sebelum saya datang sini tadi saya baca-baca sikit, buat rujukan. Best juga kalau cakap saya sendiri tak pernah tahu. Ya, saya sendiri tak pernah tahu apa namanya dalam bahasa
dalam bahasa Arab. Hizbun ialah parti. Oh, parti politik tu boleh, tak ada masalah. Parti kanan, parti kiri, ya betul. Parti kerajaan, parti pembangkang, ya betul. Hizbun. Jom kita tengok satu-satu. Ada dalam 5-6 saja, tak banyak. Tuan-tuan jangan tanya soalan mengejut pula. Malah nak mencari dah. Ya, ni sekadar suka-suka saja. Okey, DAP. Saya forward ini ya. Tanpa sebarang perasaan apa-apa, sekadar ilmu saja. DAP apa? Singkatan apa? Democratic Action Party, betul Kalau saya salah sebut, tuan-tuan betul kan? Democratic Action Party. Dalam bahasa Arab apa? Panjang bona nak menulis nampak ni. Dia mula dengan hizbu. Hizbu, ya. Hizbu al-amal iaitu kerja. Al-amal iaitu kerja. Ad-demokrati. Arab tak ada perkataan demokrat ke Ustaz? Tak ada lah. Dah macam tu ejaannya, tak ada lah tu. Ya, ad-dimokraf. Ra alif to ya. Ya, ambil kau. Ni DAP dalam bahasa Arab. Ya, ini DAP dalam bahasa Arab. Democratic Action Party, Hizbu Al-Amali Ad-Demokrati. Okey, seterusnya. Apa lagi parti politik yang guna nama parti? PKR, betul? PKR singkatan kepada apa? Parti Keadilan. Parti Keadilan Rakyat, betul Okey. Parti Keadilan Rakyat, oh cantik, diguna perkataan hizbu juga. Saya pada ni lah. Ya, hizbu tu sama. Okey. Yang hizbu tu, okey. Keadilan apa? Keadilan al-adalah. Oh, baru saya tahu. Ya, saya tak pernah beritahu tuan-tuan. Ya, tak pernah terjemah pun, tak pernah terfikir nak terjemah. Hari ni baru sampai masanya. Hizbu al-adalati asy-sya'bi. Kan, alang-alang kita dah belajar bahasa Arab, bahasa Quran ni, kita translate sekali lah 2-3 perkataan dalam hidup kita. Hizbu parti, al-adalah keadilan, asy-sya'bi iaitu rakyat. Ya, berasaskan rakyat, keadilan untuk rakyat. Baik, itu adalah untuk PKR ataupun Parti Keadilan Rakyat. Saya teruskan. Okey, Parti Amanah Rakyat. Ya, Parti Amanah Rakyat. Alhamdulillah dia juga guna hizbu. Ya. Sebab ada parti politik kan, tuan-tuan mungkin tunggu, tuan tengok tak guna nama parti tak guna nama hizbu dalam bahasa Arab. Ya, ada kejap lagi. Tak banyak pun, 5-6 je. Okey, Parti Amanah Rakyat. Ni senang ni nak terjemah ni. Ya, Hizbu Thiqah. Thiqah ataupun amanah. Ya, Thiqah ataupun amanah. Amanah ni maksudnya kepercayaan lah. Ya, Al-Sya'bi, sekali lagi. Ya, Hizbu Thiqatis Sya'bi. Ya, Parti Amanah ataupun kepercayaan rakyat. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Okey, itu dah 3. Ini sudah. Okey. Mana tadi? Okay. Parti Amanah Rakyat ke Parti Amanah Negara? Negara dah. Negara. Sorry. Salah type. Minta maaf. Bukan rakyat, sorry. Parti Amanah Negara. Ad-Daulah, tukar belakang ni je, senang. Ya, tukar belakang je. Dia memang mudah. Ya, Daulah. Daulah negara Daulah adalah negara. Hizbu Thiqati Ad-Daulah. Okey, itu untuk Parti Amanah. Baik, seterusnya PAS. PAS apa? Parti Islam. Parti Islam Malaysia. Ya, Parti Islam Malaysia. Ya, se-Malaysia. Itu yang jadi masalah. Se-Malaysia maksudnya seluruh Malaysia. Ya, bila tulis se-Malaysia, dia tahbondo lah jadi dia punya terjemah tadi kalau sepatah-sepatah lah. Maka kita ambil ringkas. Ya, Parti Islam Malaysia sudah. Walaupun nama asalnya se-Malaysia, ya, nama yang didaftarkan se-Malaysia, tapi ambil Malaysia sahaja. Hizbu Islami Malizi. Dah. Macam terjemah bulat-bulat pula. Ya. Hizbu Parti Islami, ada hamzah di bawah, Malizi. Parti Islam Malaysia.
Okey, itu untuk PAS. Dah berapa dah tu? 4. Last lah, last. Kau makin banyak kan? Okey. Saya bagi lagi dua. PPBM. Parti Pribumi Bersatu. Betul? Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Hoi, dia 4 perkataan, 4 lah terjemah. Ya, dia 4 perkataan, 4 lah terjemah. Allahu Akbar. Okey. Hizbu Parti Pribumi. Pribumi ni apa? Penduduk asal, betul? Ya, penduduk asal. As-sukan iaitu penduduk asal. As-sukan al-asliyin. Al-asliyin. Ya. As-sukan al-asliyin maksudnya pribumi. Bersatu adalah al-muwahhad, yang disatukan. Al-muwahhad. Al-muwahhad, yang disatukan. Li Malaysia, untuk Malaysia. Ya, 5 Malaysia, untuk Malaysia. Okey. Last lah, last. Ya, makin banyak pula ni. UMNO. Ya, UMNO oleh kerana dia tak guna nama parti. Dia parti, betul? Dia parti politik, tapi dia tak guna nama parti. Dia guna nama apa? United, betul? United Malaysia National Organisation. Tuan-tuan kena tengok pada perkataan organisation. Maka dia tak guna perkataan hizbu. Jadi hizbu tak pakai, UMNO tak pakai hizbu. Walaupun dia hizbu. Faham tak? Ya, UMNO itu adalah hizbu siasi, parti politik, tapi dia tak guna nama hizbu. Oleh kerana UMNO dia organisation, maka dia dipanggil sebagai Al-Munazzamah. Jauh mana tu Ustaz? Nak ambil contoh? Ya, dah tak guna nama parti. Ya, Al-Munazzamah Al-Wataniyah. Al-Wataniyah. Ya, Al-Maliziyah. 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 Al-Muttahidah. 4 perkataan, 4 huruf, 4 perkataan. Ya, Al-Maliziyah Al-Muttahidah, bersatu, united. Muttahidah. Ini organisasi, ini kebangsaan, nasional kebangsaan, ini Malaysia, Melayu ataupun Malaysia. Al-Muttahidah United. Al-Muttahidah United. Itu memang biasa. Macam tuan-tuan kata United States of America, betul? United States of America. Al-Muttahidah Al-Amerikiyah lah. Ya, United States. Ya, macam itulah lebih kurang, ya. Al-Muttahidah Al-Amerikiyah. Itu dah dia lebih kurang. Ya, nama-nama parti politik yang terkenal dekat Malaysia ni, terjemah dalam bahasa Arab. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Sekali lagi saya sebut, itu tambahan saja. Ya, alang-alang kita dah bergelumang, ya, kita dah biasa dengan nama-nama parti politik, baca surat khabar, baca internet pun biasa nama. Alang-alang saya share lah pada malam ni namanya dalam bahasa Arab. Sekadar tambahan saja tuan-tuan. Baik. Okey, beralihlah cerita, habis dah tu, ya, tambahan tu. Kita sambung. Ya, kita sambung pada seterusnya, wa minal ahzabi. Tadi kita dah sebutkan tafsiran dia apa, iaitu merujuk kepada ahli Yahudi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Maka Allah Taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada orang yang beriman maupun yang tak beriman, potongan yang terakhir itu. Allah Taala ajar kepada Rasulullah, jawab, bagi tahu dekat diorang, isytiharkan kepada mereka, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Ta'ala, dan aku juga diperintahkan, aku juga diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya sebut sekali lalu, ini, ungkapan ini diajarkan kepada semua Nabi. Ya, hai, Allahu Akbar. Ya, ungkapan ini diajarkan kepada semua Nabi. Saya bagi contoh ringkas saja. Antaranya adalah tuan-tuan boleh baca daripada surah Taha. Ya, surah Taha alaihi salam. Awal-awal surah Taha dalam juzuk yang ke-16. Ya, bila mana Allah Ta'ala mula-mula melantik Nabi Musa. Allah Ta'ala mula-mula melantik Nabi Musa. Allah Ta'ala panggil Nabi Musa
Allah Ta'ala kata, wahai Musa, datang dekat sini, buka selipar engkau, tempat ini bersih. Buka selipar, tinggalkan dekat situ, datang depan sikit. Ya, hari ini aku lantik engkau jadi rasul, aku adalah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata apa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Aku adalah Tuhan. Yang bercakap dengan engkau sekarang ni Tuhan. Aku adalah Tuhan, aku nak engkau sembah aku, dan aku nak engkau mendirikan solat. Aku nak engkau mendirikan solat. Ya, itu perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Banyak lagi lah doa Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, ya, Nabi Yaqub, ya, dan semua nabi-nabi yang lain. Termasuk juga Nabi Isa. Ya, termasuk juga Nabi Isa. Allah Ta'ala rakamkan ucapan Nabi Isa alaihi salam, ya, dalam hujung surah Al-Ma'idah. Ya, dalam penghujung surah Al-Ma'idah. Ya, saya sebut ayat saja, saya tak sebutkan muka surat dia. Tak apa, saya sebutlah sikit-sikitnya. Kalau surah Al-Ma'idah, tuan-tuan, pada penghujung ialah pada muka surat 127. Ya, muka surat 127. Bila mana Allah Ta'ala panggil, ya, Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala kita kata apa? Bukan temu duga. Kalau pesalah tu kita panggil apa? Bukan temu bual. Soal siasat seolah-olah macam itulah. Seolah-olah macam Allah Ta'ala menyoal siasat Nabi Isa alaihi salam. Allah Ta'ala tanya panjang lebar soalan dia. Idh qala Allah, ketika Allah Ta'ala berkata, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, engkau ke yang cakap kepada orang ramai, ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, sembahlah aku, sembahlah ibu aku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Apa jawab Nabi Isa? Subhanak, maha suci engkau. Ya, panjang-panjang Nabi Isa kata. Tengok pula pada ayat nombor 117. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tak cakap apa-apa pun kepada umat manusia. Nabi Isa kata, ya, aku tak sampaikan dakwah apa-apa pun kepada umat manusia melainkan ma amartani bih, melainkan apa yang engkau suruh aku cakap. Wahai Tuhan, apa yang kau suruh aku cakap, aku cakap. Benda yang kau tak suruh aku cakap, aku tak cakap. Apa yang kau suruh aku cakap? Ani'budullah, sembahlah Allah Ta'ala. Rabbi wa rabbakum, Tuhan aku, Tuhan kamu semua. Semua sama juga, ya. Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua nabi-nabi yang lain. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Jadi sekarang ni kita sambung balik, ya, pada ayat yang ke-36 tadi, an a'budallah wala usyrika bih, dan aku tidak sepatutnya wala usyrika bih, dan supaya aku tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah penutuplah, ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ya, hanya kepada Allah Taala aku menyeru, dan hanya kepada Allah Taala aku kembali. Kembar ayat ini, penghujung ayat nombor 36, kembar dia ada dalam surah Al-Fatihah. Ya, sebagai penutup untuk ayat nombor 36. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ya, dan kembar untuk ayat 36 ini ada dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saja. Ya, iyyaka, hanya engkau yang kami sembah, dan hanya engkau yang kami minta tolong. Ya, baik, masya-Allah, tabarakallah. Itulah dia sikit sebanyak berkenaan dengan ayat nombor 36. Baik. Jadi saya ingat cukup sekadar itu saja dahulu, ya, perkongsian kita pada malam ini, ya, iaitu ayat nombor 36. Baik. Manangkan kita ada masa beberapa minit lagi sebelum masuk waktu Isyak. Habis, insya-Allah perkongsian ayat kita, tafsir kita habis setakat ayat nombor 36. InsyaAllah pada masa akan datang kita sambung ayat nombor 37. Baik. Sebagai penutup, habis itu surah Ar-Ra'd kita habis untuk malam ini. Saya nak kongsikan beberapa perkara. Ya, saya nak kongsikan beberapa perkara berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya nak kongsikan beberapa
perkara berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah taala sekalian, sikit saja ya, sikit saja. Kalau boleh, kalau siapa-siapa yang masih lagi buka Quran, tolong buka pada surah Al-Baqarah. Ya, tolong buka pada surah Al-Baqarah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kejap. Sorry, minta maaf, bukan surah Al-Baqarah, sorry. Astaghfirullahalazim. Bukan surah Al-Baqarah. Minta maaf tuan-tuan. Minta maaf sangat-sangat ya. Surah Kahfi. Sorry. Saya niatkan nak share hari ni punya, iaitu surah Kahfi. Ya, saya nak share pada hari ni iaitu surah Kahfi. Surah Al-Kahfi. Ya. Surah Kahfi mula pada muka surat. Surah Kahfi mula pada muka surat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kalau awal surah Kahfi muka surat 293 tuan-tuan ya. Alright. Kalau mula surah Kahfi mula pada pada muka surat 293. Baik. Jadi yang saya nak kongsikan ya dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala sekalian, sikit saja, ringkas sahaja. Ya, ringkas sahaja. Ya, berkenaan dengan sikap ataupun perangai ya Ashabul Kahfi. Ringkas betul, pendek betul saya nak kongsikan. Ya, ayat dia panjang tapi saya nak highlightkan, saya nak fokuskan sikit sangat-sangat, iaitu pada ayat nombor 19. Ya, pada ayat nombor 19. Ya, mudah-mudahan dia menjadi pengajaran lah ya kepada kita semua insya-Allah taala. Banyak sebenarnya intipati yang kita boleh ambil daripada surah Kahfi ni. Surah Kahfi ni kalau diikutkan, kalau tuan-tuan pun biasa dengar, saya yakin tuan-tuan biasa dengar, amalkan bacaan surah Kahfi kan. Kalau hari-hari biasa, Sabtu sampai Khamis, baca 10 ayat awal, baca 10 ayat akhir. Betul? Kalau hari Jumaat, hari ni dah hari Sabtu lah. Hari ni dah hari Sabtu. Baru tadi sebelum maghrib tadi hari Jumaat. Kalau hari Jumaat baca penuh. Baca habis. Kenapa? Ya, kenapa baca habis? Ya, sebab nak mendapatkan berkat. Ya, nak mendapatkan perlindungan berdasarkan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjauhkan fitnah Dajjal, yang menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Makanya surah Kahfi ni setiap ayat, ambillah mana-mana ayat pun tuan-tuan boleh kaitkan dengan fitnah Dajjal. Ya, kalau Quran tu ayat surah Kahfi tu cakap pasal kesesatan, maka tuan-tuan boleh buat muhasabah apa agaknya cerita kesesatan ataupun maksiat dalam ayat tu, surah Kahfi tu, dengan perbuatan ataupun da'iyah Dajjal pada hari dekat-dekat kiamat nanti. Ya, baik. Jadi saya ambil satu saja pada malam ini sebagai penutup ya, sebagai ayat muhasabah. Tengok pada ayat nombor 19. Allah Taala cerita, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Begitulah kami bangkitkan mereka supaya mereka saling bersoal-soal, saling bertanya antara sesama mereka. Ini geng-geng ni ada dalam 5, 6, 7 orang. Banyaklah riwayatnya, Allah Taala lebih tahu. Bangkit daripada tidur beratus tahun tuan-tuan, 300 tahun mereka tertidur. Maka mereka bertanya, qala qailum minhum kam labithtum. Berkatalah seorang dalam kalangan mereka tu, berapa lama kita tidur sini? Ya, berapa lama kita tidur sini? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Entah. Ni saya terjemah saya lah. Ini ikut terjemah saya. Entah. Kita tidur agaknya 1 hari ataupun setengah hari. Berhenti setakat tu. Kalau tuan-tuan fikir balik, perbualan ni penting ke? Kita berhenti setakat tu, tak payah baca sampai habis dulu. Kalau kita berhenti setakat kita tidur 1 hari ataupun setengah hari, saya nak tanya, perbuatan ni penting ke? Perbualan ni penting ke? Tak penting. Untuk diorang, perbualan ni tak penting. Tak penting. Kenapa tak penting? Tidur berapa lama pun nak tanya. Ya, ini bukan cerita bulan puasa.
Bulan puasa anak kita ke, cucu kita ke, ataupun kita sendiri ke, daripada subuh, azan subuh, sahur, semayang subuh, bantai tidur, bangun-bangun dah buka puasa. La ilaha illallah. Kan? Lepas tu kita tanya, zuhur semayang tak tadi? Asar semayang tak tadi? Soalan tu penting. Tapi yang ini setakat tidur, kita semua dah letih ni, lari daripada raja yang jahat dan sebagainya. Lama benar kita tidur, dah agak tidur setengah hari kot. Osah melopek betul tu lah. Baik. Tuan-tuan, macam saya cakap tadi, perbualan itu tak penting. Tetapi, apa muhasabahnya dekat sini? Walaupun perbualan itu tak penting, tengok ayat seterusnya. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Dalam bab tidur, entah tidur lama, entah tidur sekejap, orang ni ciri orang beriman tuan-tuan. Ni nak muhasabah ni. Ciri orang beriman, dia tetap akan kata Allahu a'lam. Ni benda tak penting ni. Tu saya kata tadi tu, benda tak penting. Tidur lama, terlajak tidur lah. Berapa lama kita tidur? Allah a'lam. Ini ciri orang beriman. Ini ciri orang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Dalam bekal besar apatah lagi lah. Nampak tak? Dia simple saja. Quran, dia masukkan benda-benda apa saja fakta, tak pernah sia-sia. Ya, walaupun kalau nak panjang lagi boleh je ni kan. Kalau contoh dalam ayat nombor 18. Ya, dalam ayat nombor 18. Atas tu, ayat atas saja. Tu ayat nombor 19, tak habis lagi. Tak apalah, kita baca separuh saja Kalau ayat nombor 18 kat bahagian atas tu. Ya. Tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud. Kamu tengok mereka, kamu ingat mereka jaga, tapi sebenarnya mereka tidur lena. Nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Mereka tidur bergolek-golek, kejap ke kanan, kejap ke kiri. Tu pun nak cerita ke? Penting. Itu pun nak cerita ke? Ini penting. Tuhan tak pernah wahyukan sesuatu dengan sia-sia. Kalbuhum basitun zira'aihi bil wasit. Anjing diorang tidur dekat pintu gua, kaki macam ni. Tu pun nak cerita ke? Penting. Dia mesti ada faedah. Quran tak pernah sia-sia. Tapi yang saya nak highlightkan sebagai penutup tadi, saya sebut apa? Allah, orang yang beriman, apa-apa benda pun kalau dia tak pasti, dia akan cepat-cepat kata apa? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Dia tak akan kata memandai-mandai, buat cerita. Tak. Orang beriman dia akan sentiasa kata Allah lebih tahu. Jadi mudah-mudahan sikit saja perkongsian tu antara ciri orang yang beriman, sentiasa menyandarkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita boleh beramal dengan sifat mahmudah ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membangkitkan kita sebagai orang yang beriman, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sekadar itu saja dahulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.